MPAJA apabila ramai saudara mara dan penduduk kampung yang dibunuh. Orang Melayu yang berusaha mempertahankan nyawa dan keselamatan telah bersatu dan mula menentang MPAJA dengan melakukan serangan di Pekan Kecil, Ladang Getah dan kawasan Kebun Sayur. Beberapa buah kawasan perkampungan seperti di Mukim Sempang Kiri, Sempang Kanan, Senggarang, Parit Raja, Seri Mendapat dan Seri Gading adalah kampung yang paling teruk menerima tekanan dan kezaliman bintang 3. Keengganan orang Melayu bekerjasama menyebabkan komunis mula membunuh pemimpin tempatan dan ulama serta membakar mereka sekeluarga. Terdapat juga orang Melayu yang pergi ke kawasan pekan dan bandar, ditangkap dan direbus. Ketika inilah MPAJA mula menunjukkan wajah sebenar mereka. Berita kehilangan penduduk Mukim 4 secara tiba-tiba tanpa dapat dikesan semakin menjadi-jadi. Selepas seorang lagi penduduk dilaporkan hilang secara misteri. Penduduk yang kebanyakannya terdiri daripada suku Banjar dan Jawa mula percaya yang kehilangan saudara mereka adalah angkara komunis. Berikutan mereka enggan tunduk kepada perintah dan arahan pihak terbabit. Kemelut itu akhirnya menyebabkan penduduk tempatan mula menubuhkan Persatuan Muhammadiyah dalam usaha menentang komunis. Penduduk juga mula bangkit membela diri dan pembunuhan balas antara komunis dengan penduduk Mukim 4 semakin memuncak. Pertemuan Kiai Saleh dengan seorang tokoh iaitu Haji Kadri pada petang 4 April 1945 akhirnya mula membenihkan semangat juang demi membela agama, bangsa dan tanah air dalam sanubarinya. Kesedaran tulus itu menyebabkan Kiai Saleh mula bangkit menentang komunis. Dengan pedang pusaka Raja Riau disisip di pinggang, berpakaian serba hitam, Kiai Saleh mula melangkah gagah memasuki gelanggang perang bersama doa dan bacaan ayat suci yang dibaca berulang kali. Penyertaan Kiai Saleh dalam penentangan terhadap komunis menyebabkan ramainya dicalon Haji Kadri supaya memimpin Persatuan Muhammadiyah. Selepas pemimpin sebelum itu, Ijam Ahmad menarik diri. Ini berikutan Kiai Saleh dikenali sebagai seorang yang hebat dalam ilmu persilatan dan tinggi ilmu batin. Malah sikap gagah berani tokoh itu dilihat amat sesuai untuk mengepalai pasukan menentang komunis. Sebaik dilantik, Kiai Saleh mula menyusun strategi dan mengumpul anak muda yang tidak gentar atau lemah semangat untuk bersama-samanya bertempur. Anak muda itu diajar amalan tertentu bagi menguatkan aspek kebatinan masing-masing. Seterusnya di bawah pimpinan Kiai Saleh, serangan demi serangan mula dilancarkan pasukan yang turut digelar Tentera Selempang Merah. Serangan Tentera Selempang Merah terhadap komunis tercetus di seluruh Muar dan Batu Pahat. Selain serangan secara berpasukan, Kiai Saleh juga bertindak berani apabila berbasikal seorang diri hampir setiap malam semata-mata untuk mencari komunis bagi dibunuh dan dicantas kepalanya. Kehebatan Kiai Saleh dipercayai terletak pada kekuatan ilmu batin yang dikuasainya sehingga menyebabkan ramai komunis takut untuk berhadapan dengan tokoh itu. Kehebatan ilmu batin Kiai Saleh juga menyebabkan berlaku beberapa kejadian aneh seperti menyebabkan komunis berasa gerun tak kala berhadapan dengan tokoh itu ketika pertempuran. Bayangkan, peluru komunis macam hujan tetapi tidak kena pada jasadnya. Yang kena hanya batang pokok. Ketika itu, komunis melihat tubuh Kiai Saleh menjadi gegasi dan mereka menembak ke atas. Ketika Kiai Saleh pergi ke Batu Pahat pula, seluruh bandar sunyi sepi kerana musuhnya melihat di langit tertera kelibat gergasi hitam, menyebabkan mereka takut dan melarikan diri. Katanya antara kehebatan Kiai Saleh yang menjadi buah mulut ramai pihak adalah cerita mengenai komunis yang melihat parang milik Tentera Selempang Merah terbang mencari kepala mereka untuk dicantas ketika pertempuran.
Pasukan Kiai Saleh juga dikatakan menggempur komunis dengan menggunakan senjata tradisional seperti parang dan tombak, walaupun pengganas itu menggunakan senjata api. Kiai Saleh sendiri memiliki sebilah pedang luar biasa yang diperolehi beliau di kampung Tebing Tinggi. Pedang istimewa warisan pusaka Raja Riau itu diberikan seorang lelaki bernama Taib sebagai bayaran tukaran kepada segantang beras yang ingin dibeli Taib daripada Kiai Saleh. Pedang itu dikatakan mampu memberi 7 kesan cantas dengan sekali libasan. Dikatakan tubuh fizikal Kiai Saleh hanyalah kecil, tetapi semangat dan keberaniannya menyebabkan beliau tidak gentar menentang komunis, malah turut sama menyertai pertempuran. Kiai Saleh juga dikatakan memiliki kebolehan melentur besi. Sebelum turun untuk memerangi komunis, Kiai Saleh akan melakukan amal ibadat tertentu, antaranya berpuasa, berzikir serta mengamalkan bacaan wirid tertentu. Malah kaedah persediaan serupa turut dilakukan pengikutnya. Seterusnya, semua pengikut terbabit akan meminum air dari tempayan yang dijampi Kiai Saleh, malah beliau akan memberi secebis kain merah kepada setiap daripada mereka. Di bawah bimbingan Kiai Saleh, semangat perjuangan di kalangan penduduk ketika itu amat berkobar-kobar dan mereka mula merancang satu serangan besar-besaran terhadap komunis di Bandar Penggaram. Bagaimanapun, serangan itu berjaya dihalang Datuk On Jaafar, dan tokoh politik itu sebaliknya cuba mengaturkan perdamaian antara Kiai Saleh dengan komunis. Lalu pada 15 September 1945, pada satu pertemuan di Tangkak Muar, Johor, akhirnya pemimpin MPAJA dan Kiai Saleh akur untuk mengadakan perdamaian selepas 3 hari berbincang. Jasa Kiai Saleh dalam usaha menghapuskan komunis menyebabkan Sultan Johor ketika itu, Sultan Ibrahim, memberi gelaran Panglima kepadanya pada 26 Disember 1945. Malah beliau turut dilantik sebagai penghulu Mukim 4 Batu Pahat. Selepas menambah begitu banyak jasa terhadap agama, bangsa dan tanah air, Panglima Kiai Saleh akhirnya meninggal dunia di Hospital Besar Johor Bahru pada 21 April 1959, iaitu selepas hampir 2 tahun negara beroleh kemerdekaan. Tokoh pahlawan itu meninggalkan nama dan kepewiraannya sebagai sebuah kisah perjuangan ulung yang meniti dari bibir ke bibir. Al-Fatihah.